Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Islam tahun 4. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan belajar tajuk kefahaman surah Al-Ikhlas. Okey, terlebih dahulu Ustazah akan beritahu adik-adik objektif pelajaran kita pada hari ini ialah di akhir video ini pastikan adik-adik dapat yang pertama menyatakan pengenalan surah Al-Ikhlas dengan betul. Yang kedua, menerangkan arti ayat daripada surah Al-Ikhlas dengan betul. Okey, seterusnya sila perhatikan di sini Ustazah ada gambar. Okey, seorang orang musyrikin bertanya kepada Nabi, "Wahai Muhammad, gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu." Okey, itulah yang menyebabkan surah Al-Ikhlas turun. Okey, maka turunlah surah Al-Ikhlas untuk menjelaskan persoalan orang musyrikin tersebut. Okey, jadi kita akan tengok pelajaran ini satu persatu. Baiklah, yang pertama ialah surah ini dikenali dengan surah Al-Ikhlas kerana menegaskan kemurnian tauhid kepada Allah. Okey, surah ini menceritakan tentang tauhid, sifat tauhid yang perlu kepada Allah. Yang kedua, Allah memiliki sifat sempurna yang menafikan segala bentuk perkara syirik kepadanya. Dan yang ketiga, sesungguhnya tidak ada sesuatu makhluk yang menyamai dan menandingi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah sebersedikit info. Dan ada lagi sikit, surah Al-Ikhlas merupakan surah yang ke-112 dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat 114 surah. Okey, mengandungi 4 ayat dan ia merupakan surah Makkiyah, iaitu surah yang diturunkan di Mekah. Jadi itulah serba sedikit info tentang surah Al-Ikhlas. Okey, Ustazah harap adik-adik beri perhatian. Kita akan tengok dan baca satu persatu ayat dari surah Al-Ikhlas. Okey, sila beri perhatian dan ikut Ustazah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Ustazah ulang lagi sekali ayat yang pertama. Qul huwallahu ahad. Seterusnya ayat yang kedua. Allahus samad. Allahus samad. Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Ia tiada beranak dan ia pula tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesiapa pun yang setara dengannya. Begitulah ayat 1 hingga ayat 4 surah Al-Ikhlas. Ustazah harap adik-adik boleh baca berulang kali ayat 1 hingga ayat 4 dan Ustazah percaya adik-adik semua telah hafal ayat-ayat tersebut. Okey, jadi hari ini sila perhatikan, Ustazah akan terangkan satu persatu kandungan surah Al-Ikhlas dan apa tuntutan
dari setiap ayat yang telah kita bacakan. Yang pertama, Qul huwallahu ahad. Kandungan surah Al-Ikhlas, Islam agama tauhid. Tuntutannya ialah meyakini Allah Maha Esa, sentiasa ikhlas dalam ibadah dan membanyakkan menyebut kalimah Allah. Okey, itulah tentang ayat yang pertama. Okey, sudah tentu kita hendaklah yakin bahawa Allah itu Esa, Allah itu satu, dan hendaklah setiap kali kita melakukan setiap perbuatan seharian kita lillahi ta'ala, semoga dia akan menjadi ibadah yang akan diterima oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, Allahus Samad. Allahus Samad. Allah tempat meminta pertolongan. Okey, kita sebagai manusia merupakan hamba yang lemah, jadi kita hendaklah meminta pertolongan setiap apa sahaja kita boleh memohon pertolongan dari Allah Ta'ala. Hendaklah kita sentiasa berdoa, merintih, meminta kepada Allah. Tidak ada kekuasaan lain yang boleh membantu kita kecuali Allah Ta'ala. Jadi, sila perhatikan tuntutannya ialah memohon pertolongan hanya kepada Allah, menghindari diri daripada perasaan putus asa, bersangka baik dengan setiap ketentuan Allah. Setiap sesuatu yang Allah jadikan kepada kita berkenaan rezeki, kesihatan, mesti ada perkara itu merupakan ketentuan Allah, dan kita hendaklah sentiasa bersangka baik kepada Allah dan hanya memohon pertolongan kepada Allah. Okey, baiklah adik-adik, kita tengok ayat yang seterusnya. Ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak mempunyai anak dan pasangan. Sudah pasti Allah tu Esa, satu, tunggal, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai pasangan. Okey, tuntutannya ialah kita hendaklah merenung ciptaan Allah dan mengagumi kekuasaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah menjadikan bumi ini, alam ini, okey, meliputi semua ciptaan yang hebat-hebat, daripada sekecil-kecil ciptaan hinggalah sebesar-besar ciptaan. Okey, yakin Allah Maha berkuasa dan tidak perlu kepada pasangan dan keturunan. Okey, sudah pasti Allah Maha hebat dan tidak memerlukan keturunan, tidak memerlukan pasangan. Mempelajari ilmu akidah bagi memantapkan iman. Seterusnya ayat yang terakhir, iaitu ayat yang keempat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak serupa sama sekali dengan makhluk. Sudah pasti makhluk ada banyak kelemahan, tetapi Allah memang tidak sama sifat dan segala-galanya dengan makhluk yang diciptakan. Meyakini Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan daripada segala kekurangan. Yang kedua, bersyukur atas segala nikmat kurniaan Allah yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, menginsafi kekurangan diri. Okey, itulah tuntutan dari surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga ayat yang ke-4. Baiklah adik-adik, sila perhatikan kepentingan surah Al-Ikhlas. Yang pertama, surah ini dapat menguatkan pegangan akidah kepada keesaan Allah. Okey, adik-adik pasti ingat cerita tentang Bilal bin Rabah yang telah dijemur oleh majikannya di tengah panas dan diletakkan batu yang besar di atas dadanya. Okey, walaupun begitu, Bilal bin Rabah sentiasa menyebut Ahad. Okey, iaitu dia yakin dan berpegang teguh kepada keesaan
Allah. Yang kedua, menghindarkan diri dari perbuatan syirik. Syirik ialah dosa yang paling besar kepada Allah. Dan yang ketiga, sentiasa berdoa kepada Allah, memohon perlindungan, pertolongan dan segala-galanya hendaklah mohon kepada Allah. Yang keempat, istimewanya surah Al-Ikhlas ini, satu kali bacaan surah Al-Ikhlas bersamaan atau menyamai 1/3 Al-Quran. Jadi kalau kita membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, bermaksud kita telah khatam sebuah Al-Quran. Masya Allah, begitu besar sekali pahala yang Allah ganjarkan kepada orang-orang yang membaca surah Al-Ikhlas. Baiklah adik-adik, seterusnya kepentingan surah Al-Ikhlas juga, Allah akan memberi ganjaran syurga kepada orang yang mengamalkan surah Al-Ikhlas. Okey, surahnya hanya pendek, 4 ayat. Okey, hendaklah kita jadikan dia sebagai amalan harian. InsyaAllah Allah akan memberikan ganjaran syurga kepada kita. Yang seterusnya, diampunkan dosa oleh Allah. Yang terakhir, membentuk kepribadian Muslim. Begitulah kepentingan surah Al-Ikhlas jika kita amalkan dan jadikan ia sebagai amalan harian. Baiklah adik-adik, di sini ada sedikit tazkirah, iaitu daripada Abu Darda, Rasulullah SAW telah bersabda, apakah seseorang daripada kamu mampu membaca dalam satu malam 1/3 Al-Quran? Maka mereka pun berkata, dan siapakah antara kami mampu membaca 1/3 Al-Quran dalam satu malam? Sahabat bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, Qul huwallahu ahad, sebanding dengan 1/3 Al-Quran. Maka apabila kita membaca satu surah Al-Ikhlas, sekali surah Al-Ikhlas bersamaan dengan 1/3 Al-Quran. Riwayat Al-Bukhari. Begitulah adik-adik penerangan tentang surah Al-Ikhlas ini. Ustazah harap semoga video ini bermanfaat. Silakan klik subscribe supaya kita boleh berjumpa lagi di video yang seterusnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.